Sebuah kisah luar biasa di Malaysia. Apa yang dilihat oleh guru dari New York? Sesuatu yang besar sedang berlaku di Amerika Syarikat sekarang. Di Manhattan, New York, terdapat sebuah sekolah menengah swasta elit di mana yuran pengajiannya sahaja mencecah 60.000 dolar AS setahun, bersamaan lebih 280.000 ringgit Malaysia. Musim luruh yang lalu, 25 orang pelajar dari sekolah ini telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Malaysia. Namun, masalahnya tercetus selepas mereka pulang ke Amerika. Sebuah video yang dimuat naik oleh para pelajar di media sosial telah ditonton lebih 2 juta kali dan tersebar dengan pantas ke seluruh Amerika. Reaksi rakyat Amerika yang menonton video itu amat luar biasa. Adakah Malaysia benar-benar seperti ini? Adakah kita ini benar-benar sebuah negara maju? Mengapa Amerika tidak boleh menjadi seperti ini? Malah, para ibu bapak turut menelepon pihak sekolah, meminta agar lawatan sambil belajar yang seterusnya diaturkan ke Malaysia juga. Seorang guru pengiring yang berpengalaman selama 20 tahun berkata, "Saya pernah melawat 40 buah negara. Tetapi ini kali pertama para pelajar saya menerima kejutan budaya yang begitu hebat. Malaysia adalah yang pertama." Jadi, apa sebenarnya yang berlaku sepanjang lawatan 5 hari 4 malam itu? Melalui mata seorang guru Amerika, inilah kisah yang mengagumkan tentang Malaysia yang dilihatnya. Sebelum kita mulakan, jika Anda boleh menekan butang suka dan melanggan, ia akan menjadi galakan yang besar bagi saya untuk berkongsi lebih banyak lagi kisah tentang Malaysia. Hai semua, saya Mike Anderson. Saya telah menjadi seorang guru di New York selama 20 tahun. Musim luruh yang lalu, saya telah mengalami sebuah perjalanan yang tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Destinasinya ialah Kuala Lumpur, Malaysia. Sekolah kami ialah sebuah sekolah swasta elit yang terkemuka di Manhattan. 25 orang pelajar perempuan yang menyertai lawatan ini, kebanyakannya adalah anak-anak dari keluarga atasan Amerika, terdiri daripada anak-anak ahli keuangan Wall Street, peguam dari firma guaman besar, dan juga dokter. Para ibu bapak telah mula membuat persiapan untuk lawatan istimewa ini setahun lebih awal. Dalam 20 tahun kerjaya saya sebagai guru, saya pernah membawa pelajar ke lebih 40 buah negara, dari bandar-bandar besar di Eropa, warisan budaya di Amerika Selatan, hingga ke Jepun dan Australia. Hampir semua tempat terkenal pernah kami lawati. Sejujurnya, saya menyangka lawatan ke Malaysia kali ini tidak akan jauh bezanya. Ketika kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Kelia, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sebaik sahaja melangkah keluar dari pesawat dan masuk ke dalam terminal, kejutan pertama terus menyapa. Walaupun sudah larut malam, seluruh lapangan terbang beroperasi dengan sempurna, seolah-olah waktu siang. Di lapangan terbang JFK New York, selepas jam 10 malam, lebih separuh kedai sudah ditutup, lampu-lampu dimalapkan, dan keadaan kebersihannya jelas berbeza. Tetapi Kelia sama sekali berbeza. Setiap kaunter pertanyaan mempunyai kaki tangan yang tersenyum ramah. Apa yang paling mengagumkan saya ialah riak wajah mereka. Langsung tidak kelihatan letih bekerja shift malam. Senyuman itu sangat semula jadi, seolah-olah mereka sentiasa menanti kedatangan tetamu. Apabila saya memandang ke lantai, saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Lantai jubin yang digilap berkilat seperti cermin. Saya tidak paham bagaimana lantai di sebuah lapangan terbang yang dilalui puluhan ribu orang setiap hari boleh menjadi begitu bersih. Pekerja pembersihan sentiasa mengelap kawasan yang baru dilalui penumpang. Gerakan mereka sangat sistematik. Apabila melalui tandas, saya lebih terkejut. Saya melihat seorang pekerja pembersihan menunduk hormat kepada pengguna di pintu masuk tandas. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di Amerika. Tandas di lapangan terbang New York selalunya berbau, dan kertas tisu yang habis mungkin dibiarkan berjam-jam lamanya. Semasa menunggu pemeriksaan imigresen, saya memerhatikan riak wajah para pelajar. Mata mereka semua terbeliak, memandang sekeliling dengan penuh kagum. Seorang pelajar datang berbisik kepada saya. Mengapa lapangan terbang ini begitu bersih dan senyap? Saya tidak dapat menjawabnya pada ketika itu. Hanya terfikir mungkin beginilah keadaannya negara Malaysia. Di kaunter imigresen, saya menerima kejutan kedua. Walaupun berhadapan dengan kumpulan pelajar asing yang tidak dijangka, kaki tangan lapangan terbang langsung tidak panik. Sebaliknya, mereka segera mengaturkan seorang kaki tangan yang fasih berbahasa Inggris untuk membantu kami. Dengan mengambil kira usia para pelajar, beliau menerangkan semua prosedur dengan perlahan dan jelas. Di hadapan sistem autogate, jika ada pelajar yang tidak biasa dengan pengendalian mesin, kaki tangan akan segera datang membantu. Skrin tersebut menyokong pelbagai bahasa termasuk bahasa Inggris, dan reka bentuknya sangat intuitif, membolehkan mana-mana pelajar mengendalikannya dengan mudah.
Di Amerika, pemeriksaan imigresen biasanya mengambil masa 1 hingga 2 jam, barisannya panjang, dan kaki tangannya bersikap dingin serta sering menanyakan soalan yang rumit. Kadang-kadang, kami melalui pengalaman yang tidak menyenangkan. Tetapi di CLIA, semua prosedur selesai dalam masa 15 menit. Dalam perjalanan untuk mengambil bagasi, sebuah skrin elektronik gergasi menarik perhatian saya. Ia memaparkan lokasi bagasi secara langsung, bagasi penerbangan mana, di tali sawat mana, dan bila akan tiba, semuanya ditunjukkan dengan jelas. Di lapangan terbang JFK, mencari bagasi sahaja selalunya mengambil masa sejam. Banyak kali, kami tidak tahu di mana bagasi akan keluar dan hanya boleh menunggu tanpa arah tujuan. Tetapi di CLIA, kami hanya perlu mengikut arahan dan bagasi kami tiba tepat pada masanya. Pada saat itu, saya sadar, ini bukan sekadar tentang lapangan terbang yang hebat, tetapi cara keseluruhan negara ini beroperasi adalah berbeza. Keluar dari lapangan terbang sementara menunggu bus, riak wajah para pelajar mula berubah dengan ketara. Perasaan gemetar berada di negara asing telah hilang, digantikan dengan mata yang penuh dengan rasa ingin tahu. 15 menit kemudian, kami menaiki bus. Bahagian dalam bus sangat bersih dan tempat duduknya selesa. Pemandu bus, Encik, menyadari kami adalah penumpang asing, lalu dengan ramah memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, memberitahu kami perjalanan ke pusat bandar Kuala Lumpur akan mengambil masa kira-kira sejam dan mengingatkan kami untuk memakai tali pinggang keledar. Setelah bus bergerak, pemandangan di luar tingkap mula kelihatan. Walaupun pada waktu subuh, lebuh raya terang benderang. Lampu jalan tersusun dengan jarak yang tepat. Kendaraan di jalan raya bergerak dengan teratur. Tidak kelihatan sebarang pemandu yang memotong barisan atau membunyikan hon. Jalanan di New York pada waktu malam memberikan perasaan gelap dan berbahaya. Tetapi di sini, ia seperti dunia yang berbeza. Apabila memasuki pusat bandar Kuala Lumpur, para pelajar mula berbisik sesama sendiri. Ini karena kedai-kedai serbaneka di luar, tingkap terang benderang walaupun sudah tengah malam. Dan orang ramai keluar masuk dengan tenang. Di New York, selepas jam 11 malam, untuk pergi ke kedai serbaneka seorang diri pun akan terasa teragak-agak karena ia dianggap berbahaya. Tetapi di Kuala Lumpur, walaupun pada jam 1 pagi, wanita muda berjalan seorang diri di jalanan tanpa menunjukkan sebarang rasa takut atau bimbang. Mereka berjalan santai sambil memakai fon telinga atau keluar dari kedai serbaneka sambil minum. Semuanya kelihatan begitu normal. Seorang pelajar melekapkan wajahnya ke tingkap dan bergumam, "Ini sama sekali tidak mungkin berlaku di Amerika." Dia betul. Di New York pada jam 2 pagi, adalah sukar untuk membayangkan seorang wanita berjalan seorang diri di jalanan, sama ada menaiki taksi, berjalan dengan teman, atau tidak keluar langsung. Tetapi di Kuala Lumpur, ini adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Apabila kami menghampiri pusat bandar, bangunan-bangunan pencakar langit mula kelihatan. Lampu-lampu pejabat dan lampu neon yang berwarna-warni berkelipan. Seolah-olah seluruh bandar ini tidak pernah tidur. Pemandangan malam dari jembatan yang merentasi Sungai Klang sungguh menakjubkan. Deretan bangunan pencakar langit di kedua-dua tebing, termasuk menara berkembar Petronas yang ikonik, serta cahaya lampu yang terpantul di permukaan air, pemandangan itu tidak kalah dengan pemandangan malam di Manhattan, New York. Malah, boleh dikatakan ia lebih megah dan modern. Kami tiba di hotel pada pukul 2 pagi. Tetapi yang mengejutkan, kawasan sekitar hotel masih penuh dengan kehidupan. Restoran Mama 24 jam terang benderang. Dan kedai serbaneka masih mempunyai pelanggan yang membuat pembayaran. Walaupun Manhattan juga digelar bandar yang tidak pernah tidur, ini adalah tahap yang sama sekali berbeza. Waktu subuh di Manhattan adalah sesuatu yang perlu dinikmati dengan menanggung risiko. Manakala waktu subuh di Kuala Lumpur seolah-olah terbuka untuk semua orang. Semasa mendaftar masuk, saya mengalami sentuhan terakhir yang mengagumkan. Kaki tangan kaunter hadapan, dengan mengambil kira usia para pelajar, menempatkan kami di tingkat yang lebih senyap. Beliau juga menerangkan dengan terperinci tentang waktu sarapan keesokan harinya, dan kemudahan di sekitar hotel. Walaupun sudah pukul 2 pagi, beliau langsung tidak menunjukkan keletihan dan menyambut kami dengan ikhlas. Di dalam lift menuju ke bilik, para pelajar hanya berpandangan sesama sendiri. Tanpa perlu berkata-kata, saya tahu apa yang mereka pikirkan. Kami baru saja bergerak dari lapangan terbang ke hotel, perjalanan yang singkat selama lebih kurang sejam, tetapi rasanya kami telah tiba di sebuah tempat yang sama sekali berbeza dari dunia yang kami kenali. Malam itu, saya sukar untuk tidur. Tidak dapat membayangkan apalagi kejutan yang akan negara ini berikan kepada saya dalam beberapa hari akan datang. Beberapa jam kemudian, beberapa orang pelajar yang tidak dapat tidur karena perbezaan waktu mula berbisik di koridor mengatakan mereka lapar.
Saya melihat jam, baru pukul 6 pagi. Sejujurnya, saya berasa serba salah. Di mana-mana negara sekalipun, bukan mudah untuk mencari restoran yang buka seawal ini. Walaupun di New York, untuk mencari sarapan yang enak pada pukul 6 pagi memerlukan usaha yang gigih, sarapan di hotel hanya bermula pada pukul 7. Saya tidak boleh membiarkan pelajar yang lapar menunggu selama sejam lagi. Saya pergi ke counter hadapan hotel dan bertanya sama ada terdapat restoran berdekatan yang buka seawal ini. Kaki tangan itu tersenyum dan menjawab, "Sudah tentu, di lorong sebelah ada sebuah kedai mamak 24 jam. Tuan boleh dapatkan roti canai dan teh tarik di sana." Saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Saya membawa 7 orang pelajar keluar dari hotel. Udara pagi terasa sedikit sejuk, tetapi jalanan sudah mulai hidup. Ada orang yang berjoging, pekerja pejabat yang bergegas ke tempat kerja, dan anak muda yang keluar dari kedai serbaneka dengan secawan kopi. Bandar Kuala Lumpur ini mula beroperasi sejak awal pagi lagi. Sebaik sahaja melangkah masuk ke kedai mamak, udara hangat dan aroma makanan yang lazat menusuk hidung. Di dalam kedai, sudah ada beberapa orang pelanggan. Seorang lelaki pertengahan umur sedang bersarapan sendirian sambil membaca surat kabar. Seorang wanita muda sedang bekerja di hadapan komputer ribanya. Dan 2-3 orang pekerja yang kelihatan seperti baru habis shift malam sedang menikmati hidangan mereka. Fakta bahwa sebuah restoran boleh beroperasi dengan begitu normal pada pukul 6 pagi adalah sesuatu yang menakjubkan. Saat melihat menu, mata saya terbeliak karena harganya sangat murah. Sekeping roti canai berharga sekitar Rm1, 50, dan segelas teh tarik berharga sekitar Rm2, Rmm. Jika ditukar kepada nilai mata uang Amerika, harga ini sangat murah sehingga sukar dipercayai. Di Manhattan, untuk sarapan seorang, Anda perlu membelanjakan sekurang-kurangnya 15 hingga 20 dolar, dan itu biasanya hanya untuk secawan kopi dan sandwich. Pekerja yang mengambil pesanan kami, seorang makcik yang ramah, langsung tidak kekok melihat kami sekumpulan orang asing. Walaupun bahasa Inggrisnya tidak fasih, beliau berkomunikasi dengan kami dengan mahir menggunakan bahasa isyarat dan gambar pada menu. Apabila kami memberitahu bahwa pelajar tidak makan pedas, beliau mengangguk faham dan memastikan kuah kari yang dihidangkan tidak terlalu pedas. Makanan juga tiba dengan sangat cepat, tidak sampai 5 menit selepas memesan. Meja kami dipenuhi dengan pelbagai jenis roti canai, nasi lemak bungkus, dan mie goreng. Para pelajar, yang berhadapan dengan makanan yang belum pernah mereka lihat seumur hidup, pada mulanya teragak-agak. Seorang pelajar mengambil sekeping roti canai, mencicahnya ke dalam kuah dal, dan menggigitnya. Matanya terus bersinar. "Sedapnya," katanya berulang kali, dan dalam sekelip mata, hidangannya habis. Pelajar-pelajar lain turut mula makan, dan suasana di meja menjadi riuh rendah. Ketika membayar saya terkejut sekali lagi. Jumlah keseluruhan untuk 7 orang yang makan sehingga kenyang hanya sekitar Rm40 bersamaan kurang daripada 10 dolar AS Amerika. Di Manhattan, sarapan untuk 7 orang memerlukan sekurang-kurangnya 150 dolar. Ketika memulangkan baki, makcik itu berkata, "Jemput datang lagi," dan bertanya sama ada makanan itu sesuai dengan selera para pelajar, malah mencadangkan hidangan lain. Sikap ramahnya terhadap tetamu asing yang datang secara tiba-tiba pada pukul 6 pagi benar-benar mengagumkan. Keluar dari restoran, para pelajar tidak henti-henti memuji. Makanan sedap, harga murah, dan orangnya ramah. Mereka menggelengkan kepala, mengatakan sukar untuk mencari tempat yang mempunyai ketiga-tiga kelebihan ini serentak di Amerika. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami singgah di sebuah kedai serbaneka karena ada pelajar yang ingin membeli makanan ringan. Sebaik sahaja melangkah masuk, satu lagi dunia baru terbuka. Walaupun masih awal pagi, kedai itu tersusun rapi seperti sebuah pasar raya mini, dengan barangan yang penuh di rak. Kedai serbaneka di New York biasanya kecil, gelap, dan tidak banyak barangan. Pada waktu malam, untuk mengelakkan rompakan, sebahagian kawasan kedai akan ditutup. Tetapi kedai serbaneka di Kuala Lumpur sama sekali berbeza. Apa yang lebih mengejutkan ialah pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan. Di sini, Anda bukan sahaja boleh membeli barangan, tetapi juga boleh menghantar bungkusan, membayar bil utility, dan juga menggunakan mesin ATM untuk urusan perbankan. Para pelajar melihat sekeliling dengan penuh minat. Apabila mereka menemui pelbagai jenis minuman tempatan dan antara bangsa, termasuk teh boba, mereka menjerit teruja. Mungkin karena manik-manik hitam di dalam cawan lut sinar itu kelihatan menarik bagi mereka. Keluar dari kedai serbaneka, seorang pelajar bergumam, "Malaysia ini macam sebuah negara yang hidup 24 jam. Katanya, dia sangat cemburu
kerana apa sahaja keperluan boleh dipenuhi pada bila-bila masa. Di Amerika, pada hari Ahad sahaja, banyak kedai sudah ditutup. Tetapi di sini, walaupun pada awal pagi, semuanya masih berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya sekali lagi kagum dengan kebersihan jalanan, tidak kelihatan sebarang sampah. Saya melihat pekerja pembersihan sudah mula menyapu jalan sejak awal pagi lagi. Seluruh bandar ini berfungsi secara organik seperti sebuah organisme hidup. Apabila kami tiba di lobi hotel, pelajar-pelajar lain sudah mula bangun. Melihat kami pulang dari luar, mereka bertanya kemana kami pergi. Selepas mendengar pengalaman kami bersarapan pada awal pagi, mereka semua berasa sangat cemburu dan meminta agar mereka dibawa bersama pada kali seterusnya. Pada masa itu, saya tidak tahu bahwa ini semua hanyalah permulaan. Perkara yang benar-benar menakjubkan masih menanti di hadapan. Pada pukul 9 pagi, kami memulakan lawatan rasmi kami. Destinasi pertama ialah Taman KLCC yang disyorkan oleh kaki tangan hotel sebagai tempat terbaik untuk melihat kehidupan harian warga Kuala Lumpur. Kami memutuskan untuk menaiki MRT. Bagi pelajar Amerika, pengangkutan awam adalah satu pengalaman yang asing. Walaupun New York mempunyai kereta api bawah tanah, subway, kebanyakan pelajar menaiki kereta ibu bapa mereka atau Uber dan jarang menaiki subway karena ia dianggap berbahaya. Sebaik sahaja melangkah masuk ke stesen MRT, para pelajar ternganga kagum. Bahagian dalam stesen itu terlalu bersih. Lantainya berkilat, dindingnya tidak mempunyai sebarang kotoran, dan udaranya segar. Walaupun berada di bawah tanah, tiada sebarang bau yang tidak menyenangkan. Saya teringat akan keadaan stesen subway di New York. Gelap, lembab, dan kadang-kadang ada tikus berkeliaran. Ia adalah dunia yang berbeza. Walaupun orang selalu mengatakan ia disebabkan oleh kemudahan yang sudah berusia lebih 100 tahun, tetapi setelah melihat MRT di Kuala Lumpur, saya rasa itu hanyalah satu alasan. Kami menaiki eskalator turun ke platform. Walaupun ia agak dalam, pengudaraan yang baik membuatkan kami tidak terasa seperti berada di bawah tanah. Para pelajar tidak henti-henti melihat sekeliling dan mengambil gambar. Di platform, kami melihat orang ramai berbaris menunggu kereta api. Mereka berbaris dengan teratur di belakang garisan yang dilukis di lantai. Tidak ada seorang pun yang menolak atau memotong barisan. Melihat papan-paparan elektronik, saya terkejut sekali lagi. Ia menunjukkan dengan tepat dalam berapa menit dan saat kereta api seterusnya akan tiba. Seorang pelajar melihat jam tangannya dan mengesahkan bahwa kereta api itu benar-benar tiba tepat pada masanya. Subway di New York tidak pernah diketahui bila akan tiba. Kadang-kadang menunggu 10 menit pun tidak muncul, kadang-kadang 3 buah kereta api tiba serentak. Oleh itu, warga New York tidak pernah mempercayai jadwal waktu subway. Tetapi di Kuala Lumpur, masa dipatuhi dalam unit saat. Apabila pintu kereta api terbuka, tingkah laku orang ramai sangat mengagumkan. Mereka bergerak ke tepi untuk memberi laluan kepada penumpang yang hendak turun. Selepas semua orang keluar, barulah mereka masuk dengan teratur. Tiada yang menolak atau bertengkar. Di subway New York, apabila pintu dibuka, ia seperti medan perang. Penumpang yang hendak turun dan naik akan berasak-asak. Kadang-kadang berlaku pertengkaran mulut, malah pergaduhan fisikal. Para pelajar yang sudah biasa dengan pemandangan sebegitu kelihatan, terdiam melihat ketertiban di MRT Kuala Lumpur. Masuk ke dalam gerabak, ia juga sangat bersih. Tiada grafiti di tempat duduk, tiada sampah di lantai. Malah pemegangnya pun berkilat. Suhu penghawa dinginnya selesa dan bunyi bisingnya sangat rendah, memudahkan perbualan. Seorang pelajar membuat satu penemuan yang mengejutkan. Terdapat capaian internet di dalam MRT. Ini mungkin kedengaran biasa, tetapi ia adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di subway New York, di mana isyarat terputus sepenuhnya di dalam terowong. Para pelajar segera mula menghantar gambar kepada keluarga mereka. Selepas tiba di destinasi dan keluar ke permukaan, saat menara berkembar Petronas terpampang di hadapan mata, para pelajar sekali lagi menjerit kagum. Pemandangan Tasik yang luas, taman hijau yang terbentang, dan deretan bangunan pencakar langit di sekelilingnya, skalanya tidak dapat dibandingkan dengan Taman Hudson di New York. Masuk ke dalam taman, kehidupan harian warga kota terpapar di hadapan mata. Ada yang berjoging, berbasikal, dan bermain kasut roda. Walaupun pada hari bekerja, ramai orang menikmati aktiviti sukan. Apa yang paling mengagumkan ialah peralatan senaman awam yang disediakan di sepanjang taman. Apabila melihat papan tanda yang menyatakan sesiapa sahaja boleh menggunakannya secara percuma, para pelajar terkejut. Di Amerika, untuk bersenam Anda perlu pergi ke gym dan membayar yuran keahlian yang boleh mencecah lebih $100 sebulan. Tetapi di sini,
Mana-mana warga negara boleh bersenam secara percuma. Seorang lelaki tua, seorang pakcik, sedang menggunakan peralatan senaman. Seorang pelajar memberanikan diri untuk mendekatinya. Walaupun bahasa menjadi penghalang dan mereka berkomunikasi menggunakan isyarat tangan, pakcik itu tersenyum dan mengajarnya cara menggunakan peralatan tersebut sambil memberitahu bahwa beliau datang ke sini setiap pagi untuk bersenam. Apa yang menarik perhatian ialah orang yang berjalan-jalan dengan anjing peliharaan mereka. Mereka semua menggunakan tali pengikat dan membawa beg plastik untuk membersihkan najis. Melihat seorang lelaki membersihkan najis anjingnya, para pelajar memuji. Di New York, walaupun ada peraturan yang sama, tidak ramai yang mematuhinya. Menjelang waktu makan tengah hari, kami menyaksikan satu lagi pemandangan menarik. Terdapat banyak kios makanan dan kafe di sekitar taman. Orang ramai membeli makanan bungkus dan duduk di atas rumput untuk menikmatinya. Kami memutuskan untuk mencobanya juga. Kami membeli beberapa bungkus nasi lemak dan minuman di sebuah kios, mencari tempat yang sesuai berhampiran tasik, dan mula makan. Angin sepoi-sepoi bahasa bertiup, dan air tasik berkilauan di bawah cahaya matahari. Para pelajar berkata, ini adalah pengalaman pertama mereka dan tidak henti-henti mengambil gambar. Selepas makan, perkara yang lebih menakjubkan berlaku. Tanpa disuruh, para pelajar secara sukarela mula mengutip sampah mereka. Ini karena mereka melihat orang Malaysia di sekeliling mereka berbuat demikian. Jadi mereka turut mengikutinya. Dalam perjalanan mencari tong sampah, kami melihat sekeliling taman sekali lagi. Memang tiada secebis sampah pun. Taman yang begitu besar dengan begitu ramai orang, tetapi lantainya sangat bersih. Taman Central Park di New York akan dipenuhi sampah pada hujung minggu. Walaupun orang selalu mengatakan ia disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja pembersihan, tetapi setelah melihat taman KLCC, saya rasa ia adalah perbezaan kesadaran sivik. Sebelum meninggalkan taman, satu lagi perkara menarik perhatian saya, sistem penyewaan basikal awam. Basikal yang berjenama disusun rapi di setiap stesen sewaan. Dikatakan ia boleh disewa dengan mudah menggunakan telepon pintar. Seorang pelajar memeriksa kadar sewanya dan terkejut. Sejam tidak sampai pun beberapa ringgit, bersamaan kurang daripada $1 AS. Walaupun New York mempunyai sistem yang serupa, harganya jauh lebih mahal, keadaan basikalnya tidak begitu baik, dan masalah kecurian serta kerusakan sangat serius membuatkan orang ramai enggan menggunakannya. Kira-kira pukul 2 petang, kami meninggalkan taman. Para pelajar berkata mereka akan sentiasa mengingati masa yang dihabiskan di taman KLCC. Budaya yang selamat, bersih, dan saling menghormati adalah perkara yang paling meninggalkan kesan pada mereka. Destinasi seterusnya ialah kawasan Bukit Bintang. Walaupun para pelajar ingin membeli belah, ada satu tempat yang saya ingin bawa mereka lawati, sebuah kedai buku yang besar. Sebaik sahaja melangkah masuk ke sebuah pusat membeli belah yang gah, mata para pelajar sekali lagi terbeliak. Mereka terkejut dengan ruang membeli belah dalaman yang begitu besar. Silingnya tinggi, pencahayaannya terang, dan sangat selesa untuk berjalan-jalan. Apabila kami tiba di kedai buku Kinokuniya, para pelajar terdiam. Dinding buku yang menjulang tinggi merentasi beberapa tingkat, dipenuhi dengan puluhan ribu buku. Ia lebih kelihatan seperti sebuah karya seni daripada sebuah kedai buku. Tetapi apa yang saya benar-benar ingin tunjukkan kepada para pelajar bukanlah bangunannya, tetapi orang-orang yang sedang membaca di dalamnya. Walaupun pada waktu petang hari bekerja, ramai warga kota sedang tekun membaca. Ada yang duduk di kerusi, ada yang bersila di lantai, tenggelam dalam dunia buku mereka. Apa yang paling menarik perhatian ialah golongan muda profesional yang berpakaian suit. Walaupun waktu makan tengah hari sudah berlalu, mereka masih membaca. Seorang pelajar bertanya, "Tidakkah mereka perlu bekerja?" Saya menjawab, "Mungkin mereka meluangkan masa sekejap." Mendengar ini, para pelajar berasa kagum. Pekerja yang sibuk memilih untuk pergi ke kedai buku pada waktu rehat mereka dan bukannya ke kafe. Budaya seperti ini sukar dibayangkan di Amerika. Waktu makan tengah hari bagi pekerja di Manhattan kebanyakannya dihabiskan dengan membeli salad dan makan di meja pejabat atau melayari telepon sambil minum kopi. Kami berada di kedai buku selama kira-kira sejam. Para pelajar membelek buku-buku dalam bidang yang mereka minati. Ada yang membaca buku panduan pelancongan Malaysia dalam bahasa Inggris, ada yang membelek buku belajar bahasa Melayu, dan ramai juga yang mengagumi keindahan Malaysia melalui buku fotografi. Meninggalkan kedai buku, seorang pelajar berkata, "Saya rasa saya tahu mengapa Malaysia berkembang begitu pesat." Katanya, karena di sini ada budaya di mana orang sentiasa belajar dan mencari ilmu. Beliau juga berkata,
Semangat untuk belajar inilah yang seolah-olah menjadi pendorong kepada seluruh negara. Pelajar-pelajar lain mengangguk setuju. Di Amerika, terdapat satu suasana di mana belajar itu tidak disukai, membaca buku dianggap membosankan, dan kanak-kanak yang rajin belajar dianggap pelik. Tetapi di Malaysia, keadaannya sama sekali berbeza. Kami juga bersiar-siar di pusat membeli belah di sekitar Bukit Bintang. Para pelajar sangat menyukai counter kosmetik, topeng muka dan produk penjagaan kulit Malaysia, terkenal dengan kualitinya dan juga populer di Amerika. Para pelajar seronok mencoba pelbagai produk. Perkhidmatan juru jual juga membuatkan kami kagum. Mereka akan mengesyorkan produk yang sesuai dengan jenis kulit seseorang dan menerangkan cara penggunaannya dengan terperinci. Sukar untuk mendapatkan perkhidmatan tahap ini di kedai-kedai di Amerika. Kebanyakan juru jual sama ada tidak peduli atau kelihatan tidak sabar. Menjelang senja, kami bergerak ke kawasan yang lebih meriah di Bukit Bintang. Saya ingin mereka melihat budaya anak muda Malaysia. Sebaik sahaja keluar dari stesen MRT, suasana yang penuh bertenaga terus menyambut kami. Musik pop yang kuat, gelak tawa orang ramai, papan tanda yang berwarna-warni, seluruh kawasan itu seperti sebuah pesta. Berjalan di jalanan, persembahan jalanan, busking menarik perhatian kami. Sekumpulan anak muda menari mengikut irama musik pop tempatan. Tarian mereka sangat kemas dan serentak, setanding dengan penari profesional. Selepas persembahan tamat, orang ramai yang menonton memberikan tepukan gemuruh. Ada yang memasukkan wang ke dalam topi mereka. Para penari menunduk mengucapkan terima kasih. Para pelajar sangat kagum, mengatakan tahap persembahan jalanan boleh menjadi begitu tinggi, adalah sesuatu yang sukar dipercayai. New York juga mempunyai penghibur jalanan, tetapi kebanyakannya tidak berkualiti. Persekitarannya kotor, dan kadang-kadang ada penyeluk saku, jadi orang tidak mau berlama-lama di sana. Tetapi jalanan di Bukit Bintang selamat dan bersih, membolehkan kami menikmati persembahan dengan tenang. Berjalan sedikit ke hadapan, kami tiba di pasar seni, di mana terdapat sebuah pasar seni dan craft. Seniman-seniman muda menjual hasil karya mereka sendiri, dari aksesori, lukisan, hingga craft tangan. Setiap barangan mempunyai keunikan tersendiri. Para pelajar berhenti di sebuah gerai yang menjual subang yang diilhamkan daripada corak batik tradisional Malaysia dengan sentuhan modern. Pemilik gerai menerangkan dalam bahasa Inggris bahwa ia adalah gabungan antara warisan tradisional dan rekaan kontemporari. Beberapa orang pelajar membelinya, mengatakan ia akan menjadi cenderamata yang istimewa. Sebuah gerai lain menjual karya seni khat Jawi dan kaligrafi Cina, mempamerkan keindahan tulisan tangan. Para pelajar mengagumi keindahan seni khat tersebut. Seorang pelajar meminta namanya ditulis dalam tulisan Jawi, dan seniman itu dengan senang hati melakukannya. Dikatakan pelajar itu kini menggantung karya seni itu di dalam biliknya. Sambil bersiar-siar di pasar, para pelajar berbual, mengatakan mereka cemburu karena di sini terdapat ruang untuk seniman muda berkarya dengan bebas. Peluang seperti ini tidak banyak terdapat di Amerika. Di New York, untuk berkecimpung dalam bidang seni memerlukan kos yang tinggi, sewa yang mahal menyukarkan seniman muda untuk bertahan. Tetapi di Kuala Lumpur, pentas disediakan untuk anak muda mempamerkan bakat mereka. Para pelajar berkata, ini adalah bukti sokongan Malaysia terhadap budaya dan seni. Kami berhenti di hadapan sebuah kafe yang unik. Hiasan dalamannya yang menggabungkan perabot antik dan pencahayaan modern menarik perhatian kami. Para pelajar ingin masuk, jadi kami menolak pintu. Bahagian dalam kafe itu lebih istimewa. Dindingnya dihiasi dengan karya seni dan terdapat rak-rak buku. Ia bukan sekadar tempat untuk minum kopi, tetapi sebuah ruang untuk menikmati budaya. Sambil menunggu minuman, kami melihat sekeliling. Ramai anak muda sedang tekun dengan komputer riba mereka. Ada pelajar yang sedang belajar, pekerja bebas yang sedang bekerja, dan ada juga yang sedang membaca. Kafe ini berfungsi sebagai pejabat kedua bagi mereka. Seorang pelajar berkata dengan kagum. Sikap tekun mereka semasa berada di kafe sangat mengagumkan. Di kafe-kafe di Amerika, orang ramai kebanyakannya berbual atau melayari telepon. Tetapi anak muda di Malaysia kelihatan berbeza. Saya bersetuju dengannya. Daripada anak muda Malaysia, saya dapat merasakan satu semangat, satu keinginan untuk mencapai sesuatu, untuk berkembang. Ia terpancar dari mata mereka. Saya rasa tenaga inilah yang mendorong negara ini ke hadapan. Menjelang malam, jalanan menjadi lebih meriah. Lampu neon menyala, musik menjadi lebih kuat, dan orang ramai dari restoran dan bar mula membanjiri jalanan. Para pelajar benar-benar tenggelam dalam suasana ini. Untuk makan malam, kami pergi ke Jalan Alor untuk menikmati makanan jalanan, karena para pelajar ingin merasai masakan tempatan yang asli.
Sebaik sahaja tiba, aroma masakan yang lazat menusuk hidung, pelayan dengan ramah mengajar kami cara memesan. Para pelajar pada mulanya agak kekok, tetapi cepat membiasakan diri. Mereka menikmati pelbagai hidangan seperti sate, char kway teow, dan sayap ayam panggang, sambil tidak henti-henti memuji keenakannya. Ketika membayar, kami terkejut sekali lagi. Untuk 25 orang yang makan sehingga kenyang, purata seorang tidak sampai pun Rp50. Di Amerika, untuk makan malam pada tahap yang sama, seorang perlu menyediakan sekurang-kurangnya $50. Para pelajar menggelengkan kepala, mengatakan ia sukar dipercayai. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami berjalan di bawah sinaran lampu malam sambil berbual. Mereka berkata, terlalu banyak yang dilihat dalam satu hari sehingga pikiran mereka menjadi sedikit keliru. Selepas sarapan, kami memutuskan untuk pergi ke Bukit Bintang sebagai destinasi terakhir. Dari hotel, ia boleh diakses dengan berjalan kaki. Para pelajar berjalan perlahan-lahan, seolah-olah ingin merakam pemandangan terakhir Kuala Lumpur di dalam mata mereka. Mereka merakam setiap sudut jalanan dengan kamera, memerhatikan gelagat orang ramai. Apabila tiba di Bukit Bintang, kawasan itu sudah sesak. Kedai kosmetik, kedai pakaian, kedai cenderamata, semuanya menarik perhatian para pelajar. Mata mereka bersinar-sinar. Pelajar-pelajar perempuan terus menyerbu kedai kosmetik. Reputasi topeng muka buatan Asia sangat terkenal di Amerika. Sebaik sahaja masuk ke kedai, juru jual menyambut kami dalam bahasa Inggris. Produk percobaan disusun dengan kemas. Juru jual memerhatikan kulit setiap pelajar dengan teliti, mengesyorkan produk yang sesuai, dan menerangkan cara penggunaannya dengan sabar. Perkhidmatan tahap ini sangat menyentuh hati para pelajar. Ini adalah pengalaman yang sukar didapati di kedai-kedai di Amerika. Seorang pelajar membeli satu beg penuh produk, bukan sahaja untuk dirinya, tetapi juga sebagai hadiah untuk ibu, kakak, dan rakan-rakannya. Dia berkata dengan puas, harganya berpatutan dan kualitinya bagus. Kami membeli beberapa makanan ringan dari gerai jalanan. Para pelajar yang pertama kali merasai ayam goreng berempah bersorak gembira, benar-benar terpikat dengan rasanya yang rangup dan berjus. Apam balik juga sesuatu yang baru bagi mereka. Mereka ketawa sambil bertanya mengapa bentuknya seperti roda tetapi intinya adalah kacang dan jagung. Kami masuk ke sebuah kedai cenderamata yang menjual barangan tradisional Malaysia dengan sentuhan modern, seperti replika wau bulan, poskat bercorak batik, dan baju teh dengan tulisan bahasa Melayu. Para pelajar memilih hadiah untuk dibawa pulang dengan teliti. Pemilik kedai memberikan diskaun istimewa kepada kami sebagai pelajar asing dan berkata beliau sangat berterima kasih karena kami datang ke Malaysia. Para pelajar sekali lagi tersentuh dengan kemesraan itu, mengatakan mereka dapat merasakan kebaikan hati orang Malaysia. Untuk makan tengah hari, kami makan nasi lemak dan laksa. Restoran itu penuh dengan pelanggan. Menu mempunyai gambar dan penerangan dalam bahasa Inggris, memudahkan kami untuk memesan. Sebaik sahaja hidangan tiba, para pelajar terpegun karena aromanya sangat menyelerakan. Nasi lemak yang ringkas dengan sambal, ikan bilis, dan telur kelihatan sangat lazat. Pelayan mengajar kami cara memakannya dengan betul, dan para pelajar belajar sambil berseronok. Selepas makan, kami melawat Batu Caves, keagungan kuil purba di dalam gua, dan patung Dewa Murugan emas yang tersergam indah membuatkan para pelajar terpesona. Kami masuk sebentar, duduk diam seketika, dan merasai suasana yang khusyuk dan tenang. Kami berehat di dataran di luar kuil, sambil berbual. Para pelajar mengimbas kembali pengalaman mereka sepanjang beberapa hari itu. Semuanya berkata ia jauh lebih baik daripada yang dijangkakan. Mereka berkata, pada mulanya mereka tidak tahu apa-apa tentang Malaysia, tetapi kini ia telah menjadi negara kegemaran mereka. Seorang pelajar berbisik, dia pasti akan kembali lagi dan berharap dapat tinggal lebih lama. Pelajar-pelajar lain mengangguk setuju. Semua sependapat bahwa beberapa hari ini terlalu singkat. Pada waktu petang, kami kembali ke hotel, mengambil bagasi, dan menaiki bus ke lapangan terbang. Walaupun membawa beg membeli belah yang berat, riak wajah para pelajar tetap ceria. Mereka ketawa, mengatakan barangan yang dibeli di Malaysia akan menjadi kenangan yang berharga. Setelah bus bergerak, para pelajar memandang keluar tingkap, seolah-olah ingin mengukir pemandangan Kuala Lumpur yang berlalu di dalam ingatan mereka. Ada yang bergumam perlahan, saya pasti akan kembali. Kami tiba di Klia, tempat yang sama kami jejak beberapa hari lalu. Tetapi perasaan para pelajar sudah sama sekali berbeza. Rasa ingin tahu pada mulanya telah hilang. Hanya tinggal perasaan sayang dan berat hati untuk pergi. Semasa mendaftar masuk, kami mengucapkan terima kasih kepada kaki tangan di kaunter, mengatakan masa kami di Malaysia sangat menyeronokkan. Kaki tangan itu tersenyum dan berkata, "Selamat jalan dan sila datang lagi.
sambil berterima kasih karena kami menyukai Malaysia. Pesawat berlepas. Tanah Malaysia perlahan-lahan menjauh di luar tingkap. Para pelajar memandang lampu-lampu yang semakin kecil dengan penuh rasa berat hati. Ada yang mengambil gambar, ingin menyimpan image terakhir Malaysia. Kami tiba di lapangan terbang JFK keesokan harinya. Para ibu bapa sudah menunggu. Para pelajar mula bercerita tentang pengalaman mereka di Malaysia dengan penuh semangat. Riak wajah para ibu bapa bertukar menjadi terkejut. Kembali ke sekolah, sesuatu yang besar berlaku. Para pelajar mula memuat naik gambar dan video dari lawatan Malaysia di media sosial. Puluhan hantaran dimuat naik serentak, dan sambutannya sangat hangat. Rakan-rakan di Amerika meninggalkan komen terkejut, mengatakan mereka tidak pernah tahu Malaysia adalah sebuah negara yang begitu maju. Jumlah tontonan meningkat dengan mendadak. Yang paling populer ialah video jalanan pada waktu subuh. Ia menunjukkan seorang wanita berjalan seorang diri dengan selamat pada pukul 2 pagi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Amerika. Orang ramai terkejut. Video itu ditonton lebih 2 juta kali. Komen-komen juga menunjukkan reaksi yang serupa. Ramai yang bertanya, mengapa Amerika tidak boleh menjadi seperti ini? Banyak komen yang bersifat menyindir diri sendiri ditulis, seperti, kononnya negara kuasa besar terkuat di dunia, tetapi keselamatan asas pun tidak dapat dijamin. Di kalangan ibu bapa, minat terhadap Malaysia semakin meningkat. Pihak sekolah menerima banyak pertanyaan, meminta agar lawatan sambil belajar ke luar negara yang seterusnya diaturkan ke Malaysia. Jumlah ibu bapa yang ingin menghantar anak mereka ke Malaysia meningkat dengan ketara. Saya juga dijemput oleh pihak sekolah untuk memberikan ceramah khas, berkongsi pengalaman saya di Malaysia dengan pelajar dan kaki tangan lain. Dewan itu penuh sesak. Semua orang ingin tahu tentang negara yang bernama Malaysia. Dalam ceramah itu, saya berkongsi dengan jujur semua yang saya lihat di Malaysia. Kecekapan sistem, tahap kesedaran sivik, dan yang paling penting, layanan mesra terhadap orang asing. Para hadirin mendengar dengan penuh perhatian. Sesi soal jawab berlangsung lebih lama daripada yang dijangkakan. Semua orang ingin tahu, adakah Malaysia benar-benar selamat? Bagaimana dengan semangat pendidikannya? Berapakah paras harga barang di sana? Selepas ceramah berakhir, ramai pelajar datang kepada saya, mengatakan mereka ingin tahu lebih lanjut tentang Malaysia. Ada yang berkata mereka mula menonton drama bersiri Malaysia, dan ada juga yang berkata mereka ingin belajar bahasa Melayu. Tidak lama kemudian, pihak sekolah mula merancang program pertukaran pelajar dengan Malaysia. Dijangkakan lebih ramai pelajar akan melawat Malaysia pada tahun hadapan. Para pelajar yang pernah ke Malaysia mula memberikan nasihat kepada pelajar-pelajar junior. Lawatan yang tidak dirancang itu telah mengubah banyak perkara. Pandangan dunia para pelajar berubah, rancangan sekolah berubah, dan anak muda di Amerika mula memberi perhatian kepada sebuah negara bernama Malaysia. Sehingga kini, saya masih berhubung dengan para pelajar yang pergi bersama saya ketika itu. Semua orang tidak dapat melupakan masa mereka di Malaysia. Saya dengar ada yang benar-benar memohon untuk melanjutkan pengajian di sebuah universiti di Malaysia. Selama 20 tahun, saya telah melawat lebih 40 buah negara. Tetapi pengalaman seperti ini adalah yang pertama. Saya tidak pernah menyangka sebuah lawatan singkat boleh memberikan impak yang begitu besar. Saya sekali lagi merasakan kekuatan yang dimiliki oleh negara ini. Malaysia telah menjadi sebuah negara yang tidak dapat kami lupakan. Kisah hari ini berakhir di sini. Kisah kejutan budaya lawatan sambil belajar pelajar perempuan sekolah elit New York ke Malaysia. Apa pendapat Anda? Sila tinggalkan kata-kata semangat untuk watak utama cerita ini. Jika Anda menyukai cerita ini, sila tekan butang suka dan melanggan. Terima kasih karena menonton.